Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada adik-adik yang bersama My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan kesyukuran daripada lubuk hati kita bahawa bersyukurnya terima kasih Allah kerana memberikan peluang kepada kita pada hari ini untuk terus mendalami kepada halaman 116 daripada surah Al-Maidah untuk sama-sama kita beri perhatian. Dan pada hari ini kita bersama bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz ya? Sihat alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ustaz ada yang bertanya, Ustaz beberapa hari ini ke mana kan? Okey, ada bersama dengan tuan-tuan yang di rumah dan sama-sama kita ingin terus belajar dan mengajar Al-Quran ini, dan atas dasar itu kita ingin sama-sama share di Facebook masing-masing, kongsikan dengan kawan-kawan. Kita berada pada halaman 116, kita menyambung pelajaran kita nak ambil panduan daripada Al-Quran dan kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tirmizi. Kita memulakan pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah, di mana kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu poin penting apabila kita diberikan ataupun kita memohon hidayah, Allah memberikan, Allah menurunkan kitab kepada kita sebagai panduan kepada kita dan ada satu sifat Alkitab yang istimewa dalam halaman yang ke-116 ini. Jadi mungkin tuan-tuan yang berada di Facebook ataupun berada di depan kaca TV boleh mencari ataupun menjawab apakah sifat istimewa tentang Alkitab yang diberitahu dalam halaman 116 ini tolong tuliskan di Facebook, dan kemudian nanti kalau kita berjumpa dengan jawapan dan kita jumpa ayatnya, kita akan cuba berbincang satu istilah yang amat istimewa, yang ini menjadi cara bagaimana kita menentukan kebenaran di dalam kehidupan kita, kerana kita bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ada Taurat, ada Injil, kita ada Al-Quran. So macam mana kita nak menentukan kebenaran pasal kita beriman kepada semua kitab-kitab ini? Jadi apakah sifat itu? Sila tuliskan dan mari sama-sama kita lihat kepada sinopsis. Apakah kandungan
halaman 116. Bermula daripada ayat 46 hingga ayat 47, kita akan melihat kepada kewajipan kepada kaum Kristian ataupun Nasrani menerapkan hukum berdasarkan Injil. Ya, ini seruan kepada orang Kristian, bagaimana kaitannya dengan kita yang membaca ayat ini. Dan seterusnya pada ayat 48 hingga 50 kita akan melihat bagaimana penerapan hukum berdasarkan syariat Al-Quran, dan Allah mengingatkan jangan kita mencari al-jahiliyah. Apa maksud jahiliyah? Adakah sekadar tidak bijak ataupun bagaimana? Kita akan sama-sama ikuti. Kita mulakan bacaan daripada ayat 46 hingga 48, Ustaz, ya. Silakan. Baik, terima kasih sahabat saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita meneruskan pengajian Al-Quran kita, muka surat ke-116. InsyaAllah saya akan bacakan daripada ayat yang ke-46 hingga 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 46 hingga ayat 48, 3 ayat Ustaznya yang panjang melebihi daripada setengah halaman daripada muka surat 116. Apakah yang ada pada ayat 46? Kalau kita bincang semalam berkaitan dengan istilahnya pada ayat 44, siapa yang tidak berhukum, dia tidak mahu ikut peraturan daripada Allah, daripada kitab Allah, faulaika humul kafirun. Maksudnya dia kufur, dia ingin memilih undang-undang lain daripada undang-undang Allah. Pada ayat 44. Ayat 45, kalaupun dia dah setuju nak ikut undang-undang Tuhan tetapi tidak mahu melaksanakannya, faulaika humul zalimun. Itu maksudnya adalah orang yang zalim, yang tidak adil. Pada hari ini kita melihat pada ayat 46, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutuskan Isa putra Maryam. Apa poinnya? Poin di sini ialah Isa ibnu Maryam ini, Isa anak kepada Maryam ini bukanlah terpisah daripada orang-orang Yahudi ataupun daripada legasi nabi-nabi sebelum itu. Kita ada Nabi Musa, kemudian kita ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman ataupun Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Sulaiman sebagainya. Sebelum itu semua nabi-nabi itu menyampaikan tauhid kepada Allah SWT. Jadi Nabi Isa ini juga meneruskan legasi ini. Allah menekankan perkara ini kepada orang Kristian, kerana kepada orang Nasrani, kerana mereka merasakan, orang Nasrani mengatakan Isa ini adalah anak Tuhan, ataupun Isa ini tidak sama dengan orang-orang Bani Israel. Dan Bani Israel Yahudi pula kata kami ni tidak sama dengan Isa kerana Isa ini dituduh sebagai anak luar nikah dan ia bukan berkaitan dengan kami. Padahal sebenarnya ia adalah satu susu galur, satu rantaian, dan diteruskan perjuangan tauhid itu oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang sebelumnya, minat Taurah, minat Taurah iaitu daripada Taurat Nabi Musa. Dan di dalam Taurat ada apa tuan-tuan sekalian? Ada perlembagaan ataupun undang-undang. Injil bukan perlembagaan, dia adalah meneruskan sahaja. Wa atainahul injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Apakah peranan Injil ini? Sebagai hidayah macam Taurat juga, sebagai nur, dan juga ia menjadi hudan wa mau'izatan, petunjuk dan pengajaran nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat 46 ini menceritakan tentang peranan wahyu yang diteruskan risalahnya daripada nabi sebelum ini sampai Nabi Isa. Pelajaran untuk kita juga, dia akan diteruskan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang kita imankan. Malah di sini bila Allah menyatakan lil muttaqin pada hujung ayat 46, bagi orang bertakwa, kalau orang itu bertakwa, mementingkan Allah dalam kehidupan, insya-Allah seseorang itu akan dapat cahaya, dapat nasihat, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini formula orang terdahulu, formula untuk kita pada tahun ini untuk selalu melihat kalau kita ingin cahaya daripada Allah, nasihat. Kadang-kadang kita minta nasihat daripada kawan, Ustaz, kawan tu mungkin kata bahawa saya susah nak bagi nasihat, saya pun sendiri ada buat masalah, tetapi bila seseorang itu bertakwa, Allah akan hantar orang-orang yang mampu memberi nasihat, dan nasihat itu kembali kepada Allah. Bukan nasihat penasihat 25%, Ustaz. Ustaz pernah dengar nasihat 25%, Maksudnya dia beri nasihat sebenarnya ada udang di sebalik mi, dan kalau boleh dia nak bosnya kena jual. Ini banyak penasihat konsultan 25% yang kita doakan agar tuan-tuan sebagai konsultan, sebagai penasihat, kita menasihati itu mesti ada asasnya di dalam Al-Quran. Kita tidak mahu jadi sebagaimana orang-orang terdahulu. Dan selepas itu pada ayat 47, wal yahkum ahlul injil, dan hendaklah ahlul injil itu iaitu pengikut Injil, orang Nasrani, sila berhukum dengan ahlul injil ataupun dengan Injil. Apa maksudnya? Kerana di dalam Al-Quran ini sebenarnya ia adalah satu lataif atau satu keseni, Ustaz, bercakap dengan orang Kristian, kata tak perlu semestinya kamu masuk Islam dulu. Pasal kalau kita cakap Islam macam garang sangat.
Kita kata okey, fine, kalau kamu adalah orang Kristian, kalau kamu ikut Injil, tapi ikut Injil betul-betul. Ya, istilah kat sini bima anzalallahu fi, seperti mana yang diturunkan, bukannya Injil yang telah diubah-ubah. Kalau betul-betul committed. Ya, jadi ini adalah satu seni dalam berinteraksi dengan orang Kristian ataupun kalau dengan orang Yahudi pun. Kalau nak kamu Yahudi betul-betul nak pegang kepada Taurat, pegang yang original. Bima anzalallahu fi. Kalau di dalam Injil ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya, jika kamu tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun. Kamu adalah orang yang fasik. Jadi kita pernah jumpa perkataan kufur, kafir, zalim, di sini perkataan fasik digunakan. Ya, fasik ini maksudnya apa? Ialah orang yang derhaka, Ustaz. Derhaka. Dia tidak ikut kepada nilai-nilai yang Allah berikan dalam kehidupan. Pasal orang Kristian ni dia rasakan bahawa kalau dia dah beriman kepada Jesus Christ, pada Isa adalah savior, dia tak buat apa pun, asal masuk Kristian nanti masuk syurga. Jadi orang akan bertanya, kalau katakan orang yang bunuh orang, ya, dan orang yang pergi ke gereja, dua-dua akan masuk ke dalam syurga. Kalau ikut kepada kefahaman dalam Kristian, yes, dia akan pergi. Pasal apa? Pasal Jesus Christ ataupun Isa telah menjadi savior, penyelamat kepada seluruh manusia. Ya, jadi kefahaman itu adalah kefahaman yang membawa kepada fasik. Derhaka kepada Allah yang memberi peraturan, nilai yang baik, tetapi tidak mahu diikuti nilai-nilai yang ada sebagaimana dalam Injil. Ya, pasal Injil tidak bawa peraturan baru, Ustaz, ya. Taurat peraturan, Injil tidak bawa peraturan baru. Ya, peraturan baru dibawa oleh Quran. Adalah yang berbeza dengan syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik. Jadi ini pelajaran untuk kita, iaitu apa? Orang yang derhaka pada ayat 47 ini sebenarnya adalah bukan kerana dia tidak ada kitab, tetapi dia tidak menghargai nilai dalam kitab. Dan nilai itu macam mana kita nak dapat? Kita belajar, Ustaz. Ya, seperti tuan-tuan yang belajar, adik-adik yang belajar satu demi satu ayat di dalam, macam kita belajar engineering kejuruteraan, kita belajar daripada satu halaman kepada satu halaman, kemudian kita ada exam, Ustaz, ya. Tapi setakat ini kalau belajar Quran Time ni kita tak ada exam lagi, kan. Kita cadangkan pada ustaz-ustaz yang berceramah nanti bila kita habis PKPB, sekali-sekala ataupun dapat kita berjumpa nanti, Ustaz, ya, berjumpa dengan hadirin tuan-tuan semua. Sekali-sekala kita jumpa dekat karnival ke apa kat masjid. Kita kalau kata saya peminat Quran Time, mungkin kita kena tanya, okey, muka surat 116 ni apa isinya? Ringkas pun okey. Lebih kurang gitulah. Pasal apa? Pasal kita nak pastikan nilai ini kita betul-betul serius, lebih serius daripada kita berada di universiti ataupun di sekolah. Baik. Kemudian diteruskan pada ayat 48, panjang di situ, ya, tentang Allah menyatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Di sini ada perkataan istimewa, Ustaz, ya. Ada perkataan muhaiminan. Apa maksud muhaiminan? Kita tengok dulu maksud ayat ini. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran padamu dengan membawa kebenaran. Al-haq itu ada dua paling kurang kefahaman kita. Satu dengan betul-betul kebenaran, ya, ada kebenaran dalamnya yang mutlak, dan yang kedua, Quran ini ada apa? Dia menunjukkan tujuan dalam hidup kita. Purpose, ya, tujuan dalam hidup kita, iaitu kita jadi hamba, kita hendaklah menuju pada Tuhan, menuju pada akhirat. Itu adalah al-haq yang tidak dapat di dalam kitab-kitab bukan samawi, bukan daripada langit. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada, tetapi tidak dalam kitab-kitab motivasi. Kalau kita pergi program motivasi biasa, Ustaz, ya, tak ada bercakap kita mesti menuju akhirat, tak ada. Tak ada. Dia kalau menuju akhirat mesti dia sama ada orang Kristian ataupun orang Yahudi ataupun orang Islam. Saya pernah ikut training dulu dekat LA, di Los Angeles, yang penceramahnya Yahudi. Dan dia berceramah-ceramah tu sampai ramai orang. Ada pakcik ini umur lebih kurang 60-70 tahun. Dia siap menangis lagi dalam program tu. Dan saya pun macam terkesan jugalah. Pasal apa? Pasal dia membawa balik pada Tuhan. Dan bila saya tengok balik, saya rasa macam
dia yang ada Injil ataupun ada Bible yang dah diubah-ubah pun bersemangat begitu, saya sepatutnya kena bersemangat lagi menyampaikan mesej ini. Dan kita, tuan-tuan yang berada di rumah, kita perlu jadi lebih bersemangat daripada orang Yahudi ataupun Kristian yang menjadi penceramah di mana-mana bersungguh sampai ke pedalaman untuk menyampaikan bukan kebenaran. Ya, dia ada kebenaran sikit, yang lain tu telah diubah-ubah. Dan di sini istilah yang Allah nyatakan wa muhaiminan alaih. Ya, apa maksud muhaiminan? Muhaimin ini, ya, maksudnya ialah melindungi. Ya, di dalam Al-Quran muhaiminan ini ada dua penggunaan, Ustaz. Satu nama Allah, dan yang keduanya nama bagi Al-Quran. Ya, iaitu menjaga apa yang ada pada kitab-kitab sebelum ini. Jadi kalau ada yang kata sebenarnya saya kena baca Quran ke saya kena baca Bible ataupun Injil ataupun Taurat untuk menentukan kebenaran, Quran ini sifatnya muhaiminan. Dia yang menjaga kebenaran kitab-kitab terdahulu. Bukan kitab terdahulu kita baca macam ada cerita pasal Solomon, pasal Sulaiman, kita rasa macam ni, kita tengok dalam Quran tak ada pun dalam Quran, kita kata Quran tak betul. Bukan begitu. Quran ini sebagai penentu, muhaimin, ya, yang menjaga kebenaran kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau kita baca Quran, kalau kita tengok maklumatnya itu dalam Taurat, dia sejarah, Ustaz, ya, detail, ya. Jadi di sini sifat Quran yang penting pasal apa? Pasal kalau kita tidak letakkan asas ini, khawatir bagi anak muda ke ataupun anak tak muda, Ustaz, ya, bila baca Quran dia tengok pendek sangat, dia nak baca daripada Bible. Dan dia kata, saya ada seorang yang berhubungi saya, dia cuba untuk melihat perspektif Bible ataupun daripada Talmud ataupun Old Testament. Jadi dia akan mengelirukan kalau kita tidak kembali asasnya, itu sumber yang benar yang menjaga adalah Al-Quran. Jadi kita tengok sebahagian, nanti kita sambung lagi sebahagiannya, Ustaz, ya, kerana kita nak pergi kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan qafa ataupun qafawa, iaitu 5 kali disebut di dalam Al-Quran, maksudnya mengutus dan meneruskan, sebagaimana kita baca pada ayat 46, wa qaffaina, ya, wa qaffaina itu maksudnya bukan Nabi Isa ini tiba-tiba muncul dengan agama baru, tidak, meneruskan legasi nabi-nabi terdahulu membawa tauhid. Dan Nabi Isa ini kita beriman dia diteruskan oleh Nabi Muhammad. Jadi agama tauhid Islam yang kita anuti sekarang adalah tauhid yang sama pada Nabi Isa, tauhid yang sama pada Nabi Musa, dan inilah keimanan kita yang sejahtera, yang jelas, agar kita tak rasa bahawa kita ni terasing daripada Nabi Ibrahim, Ustaz, ya. Jadi kita berehat sebentar. Kita sambung balik selepas ini mendengar daripada Ustaz, ya, Ustaz, perkongsian bacaan, ya, tajwid. Kita berehat, My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Banyak komen-komen di Facebook, ada yang menonton di televisyen. Terus kita sebarkan ilmu Al-Quran ini. Begitu hebat kita lihat mukjizat yang agung yang berupa ilmu ini. Dan sudah pasti ilmu itu akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kita dengar bagaimana hukum syariat yang turun ni sebenarnya mendidik kita semua, mendidik kita dalam menghadapi ujian dalam kehidupan, dan mengajar kepada kita nilai-nilai amanah kita terhadap kehidupan diri kita ini untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita nak mengharapkan ilmu kita duduk atas dunia ni, tak ke mana, Ustaz, tak ke mana ilmu kita ni, memang tak lagi mana. Tapi kita ikut ilmu Allah, panduan daripada ilahi ni, insya-Allah kita akan selamat. Dunia semua akan, atas dunia ni akan selamat, dan insya-Allah membawa kepada kebaikan kepada semua seluruhnya, insya-Allah. Baik, seperti biasa tajuk kita pada hari ini,
Hari ini kita nak membicarakan sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal. Dulu ni kita dah belajar sifat yang berlawanan kan. Sekarang kita belajar sifat tunggal. Ada 7 sifat tunggal baki yang ke-11. Okey, yang ke-11 maksudnya sifat tunggal yang pertama. Ada 7. Yang pertama, nombor 11, iaitu sifat safir disebut. Apa maksud safir? Safir ni maksud siulan ataupun suara berdesir bila sebut. Desir macam mana pula tu? Istilahnya menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir, desiran yang kuat, bahkan dia menyerupai kata ulama seperti suara haiwan. Huruf safir ni ada 3 saja. 3 huruf ni ada sifat safir. Dan 3 huruf ni juga berkongsi pada satu makhraj yang sama. Iaitu kalau kita belajar tu hujung lidah ni di belakang gigi, antara gigi atas dan bawah, hujung lidah kita menekan. Keluarlah 3 huruf sad, zai, sin. Okey, sifat safir bagaimana kita sebut? Bila kita menyebut huruf itu, suara kita ni akan keluar daripada antara 2 gigi ni, antara 2 gigi kita akan keluar sifat yang kuat. Bunyi seperti suara, kalau huruf sad bunyi s. Kalau sin bunyi itu jelas bunyi, walaupun asal sifat dia lemah, tapi bila tambah dengan safir jadi kuat. Zai, z, azza, azza. Kalau sin, assa, kita baca assalamualaikum kan. As-salatu, as-sa. Sebab tu kalau kita sembahyang berjemaah di masjid kan, sebelum PKP itulah, dalam banyak huruf bacaan, antara huruf yang paling jelas kita dengar dalam perjemaah, walaupun dibaca secara baca secara slow kan, perlahan, tapi kita akan dengar macam satu masjid ni, bismillahirrahmanirrahim kan, assalamualaikum ya. Dia akan bunyi sin, zai, sad, dia ada sifat safir. Kalau zai, cara zai lah, dia akan keluar melalui hujung lidah kita menekan dengan makhraj tadi, dia akan keluar sifat itu melalui 2 gigi kita keluar ke depan. Tengok contoh yang kita lihat pada ayat yang ke-47. Faulaika humul fasiqun. Tengok huruf sikun. Huruf fa dia tak ada safir, tapi dia ada angin. Sin ada angin, tapi sin lebih jelas daripada fa. Cuba tengok, humul fasiqun, lebih jelas sin. Kerana sin dia ada tambah satu sifat lagi. Itu sifat safir yang kita belajar hari ini. Kalau mati lebih jelaslah sin tu. Fastabiqul khairat. Tak boleh sebut fastabiqul, tak boleh. Kan, kalau kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal ihdinas, dia akan keluar hemburan, desiran tu, suara sifat safir tu. Contoh lain, musaddiqan lima baina yadayhi, tu huruf sad. Kemudian huruf zai yang terakhir, wa anzalna. Sebab tu kalau huruf zai yang ada sifat safir ni, dia berbeza dengan huruf dhal. Huruf dhal yang siratal ladzi kita baca tu, zi. Itu bunyi lemah kan, zi. Tapi huruf zai dia kena bunyi jelas. Anzalna, za, zi, zu. Dia keluar daripada antara kedua-dua gigi kita, keluar sifat safir tu apabila menekan makhraj huruf zai. So sifat safir itulah suara desiran yang kuat. Hurufnya ada 3, sad, zai dan sin. Maka sama-sama kita beramal lah bila jumpa huruf ni, 3 huruf ni kena jelaskan suara kita, insya-Allah. Baik Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ataupun memberi perkongsian tentang safir Ustaz ya. Safir 3 huruf sahaja. Ya, 3 huruf. Jadi fa tak termasuk ya.
Faham tak Thomas? Walaupun ada bunyi ada macam angin sikit, tapi bukan dalam safir. Jadi ini panduan untuk kita. Jadi ini amat penting Ustaz ni, bila saya melihat mendengar kepada makhraj ini, sifat-sifat huruf ni kan, dia bergabung beberapa sifat itu untuk menghasilkan satu huruf. Betapa telitinya ulama-ulama dahulu mengkaji Ustaz ni. Subhanallah. Orang saya bila fikir balik, wah ini memang betul-betul ni kan. Siap ada nama lagi, bila berdesir ada safir kan. Kemudian ada itbaq ya, ada macam-macam nama untuk menjelaskan satu sifat. Betapa setiap huruf itu ada hak yang tersendiri. Yang kita doakan pada tuan-tuan ya, terus belajar dan bertalaqi, belajar dengan cikgu-cikgu untuk memastikan hak huruf ini diberikan yang terbaik, kerana kita hanya ada satu kehidupan ini saja untuk memberi hak ini kan. Sampai sana nanti harapnya Quran ini dengan bacaan kita, tilawah kita, kefahaman dan amal kita ini menjadi syafaat kepada kita, bukan hujah alaina kan. Jadi Quran cakap balik dahlah baca jarang-jarang, kemudian hurufnya pun tidak diberikan hak kerana tidak kita belajar bersama. Jadi ini adalah ruang, dan ini jugalah yang kita lihat kalau di ayat 48 tadi, di tengah-tengah tadi ada istilahnya wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah dengan di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan fahkum itu satu, berhukum, tapi yang keduanya ialah daripada hukum ini membawa kepada perkataan hikmah Ustaz. Ya. Jadi bila Ustaz cakap tadi, kalau kita harap ilmu kita sahaja, kita hidup pun tak sampai 60-70 tahun. Takkanlah kita nak langgar dinding setiap masa, ya. Baik kita ambil hikmah daripada Allah SWT. Dan kalau kita nak ambil wisdom daripada Allah, kita kena berhukum, ya, hukum dengan hikmah daripada kata akal yang sama. Nak jadi bijak, cepat-cepat kita berhukum dengan apa yang Allah tinggalkan atau turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jangan ikut hawa nafsu. Dan bila saya melihat pada sejarah, orang Kristian diingatkan perkara ini Ustaz ya, pasal rupa-rupanya pada zaman Islam memerintah ya, orang Kristian, orang Yahudi okey je, boleh hidup aman damai. Betul. Itu adalah kaedah pemerintahan Islam dalam sejarah ya, dalam sejarah. Dia tidak ada menekan agama lain ya, silakan untuk beragama masing-masing, kita tidak ada paksaan ya, syaratnya ikut peraturan ataupun menghormati keadaan semasa. Tetapi ketika peristiwa orang-orang gereja mendapat kuasa di akhir Islam itu ya, apa yang berlaku ialah berlaku peristiwa yang dinamakan Inquisition. Inquisition ini pada peristiwa perang salib itu, orang yang tak sama dengan pihak Katolik, Katolik, ada yang protes, orang Kristian juga, mereka tiba-tiba hilang daripada masyarakat. Rupanya ada alat-alat yang dijumpai ketika ini yang digunakan untuk membunuh mereka yang tidak mengikut mazhab kepada Katolik ya. Jadi Protestan dengan Katolik ni bergaduh ya. Dan lebih daripada itu ialah orang Islam dihalau daripada Spanyol, padahal pada peristiwa pada ketika Omar memerintah, golongan ahbar dan rabai yang kita dah belajar sebelum ini, dia diletakkan bawah khalifah dan mereka boleh berbincang macam mana beragama. Pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, padri diangkat sama level dengan menteri-menteri agama, pasal silakan padri awak ikut Injil ataupun kalau katakan rabai daripada agama Yahudi, sila memerintah dengan kitab kamu, pastikan yang original. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih angkat mereka. Bukannya orang Kristian, orang Yahudi sila keluar, tak. Ya, mereka diberikan kuasa untuk memastikan ikut pada bima anzalallah ya. Tetapi jangan ikut hawa nafsu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada umat ada satu syir'atan wa minhaja. Apa maksud syir'atan? Syariat. Syariat ini maksudnya kalau katakan kita ada jalan Ustaz ya, nak bawa kuda jalan nak pergi ke air tu, itu namanya syariah ya. Jadi hukum syariat kita, contohnya kita ada sembahyang, kita ada hukum syariat yang ada, ia adalah jalan permulaan. Dia bukan air, dia nak membawa kepada air. Maksudnya apa? Allah nak bawakan kita, bila kita menunaikan syariat ni, syariat bukan segala-galanya. Syariat adalah permulaan.
untuk membawa kepada takwa kepada Allah SWT. Contohnya syariat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan puasa. Puasa itu syariat agar nanti bila kita dah berpuasa, ia adalah sebagai permulaan jalan nak bawa kita kepada takwa, dan takwa inilah yang menyebabkan kita akan dibantu, kita akan bersifat adil dalam kehidupan. Dan satu lagi, wa minhaja, ini maksudnya ialah jalan agama, ya, method, ya, kaedah. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi tunjukkan kaedah demi kaedah. Ada syariat, tapi dalam hidup ini ada kaedah demi kaedah untuk membawa kepada kejayaan dalam kehidupan. Jadi bagi setiap umat, Nabi Musa ada syariat, ada manhaj yang berbeza. Ya, bagi Nabi Muhammad ada syariat, manhaj yang sedikit berbeza. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah boleh jadikan kita ini satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum. Allah sebenarnya nak uji kita. Adakah orang Yahudi sanggup menerima syariat yang Allah turunkan? Bila dah turun Quran ini, okey, saya ikut pada Allah cakap. Bukannya asabiyah kepada pasal ini dah saya praktikkan, saya tak nak ubah. Dan ini juga yang perlu kita yang lahir Islam, tuan-tuan sekalian, ya, kena ingat. Mungkin ada yang kata bahawa saya ni dah biasa dengan buat A, B, C, ya, baca Quran, tapi ataupun saya yang penting khatam Quran, mungkin dah biasa. Tetapi kita tengok, oh, rupanya kena baca dengan betul, contohnya. Tuan-tuanlah yang mengubah, ya, ikut kepada apa yang diperlukan. Kerana ini adalah ujian. Dan apakah yang perlu diberi perhatian? Fastabiqul khairat. Berlumba kepada kebaikan, kerana semua daripada Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, semuanya akan dikumpulkan ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Ada orang cakap, ustaz, ya, ada orang cakap bahawa kalau orang Yahudi itu cakap bahawa Nabi Muhammad ni turun daripada bukan Bani Israel. Rasulullah ini pemecah umat. Tapi sebenarnya yang berpecah adalah manusia. Ya, kalau kita ikut pada Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kita semuanya pada satu jalan. Jadi ini yang Allah ingatkan sekali lagi pada ayat yang ke-49 dan ayat 50 penegasannya. Jom kita sambung bacaan kita, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون صدق الله العظيم. Kita melihat dahulu daripada ayat 49 ini, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka mengikut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu mereka. Sekali lagi diingatkan kepada kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya sumber daripada Allah, tak kisahlah, ya, maksudnya kalau katakan daripada Nabi Musa ada Taurat ataupun ada Injil, ya, dan terus kepada Al-Quran, itu semuanya adalah daripada Tuhan yang sama. Semua ini membawa kepada tauhid. Itu penting untuk kita faham, ya. Pasal apa? Pasal bila kita bertauhid, kita tidak akan jadi asabiyah. Tidak asabiyah. Asalkan datang daripada Allah yang benar,
kita akan beriman. Wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, ya, iaitu jangan ikut hawa nafsu dan berjaga-jaga daripada orang yang cuba untuk menyelewengkan, ya, daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Fa in tawallau, ya, jika mereka berpaling, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di zunubihim. Ini ayat yang amat penting ustaz, ya. Untuk kita lihat bahawa sebenarnya ini ayat yang turun bila Islam dah menang. Islam dah menang, ya. Dan walaupun Islam dah menang, ada lagi orang yang berpaling, ya. Fa in tawallau, Allah kata kalau ada orang berpaling, ketahuilah Allah inginkan yusibahum bi ba'di zunubihim, iaitu Allah ingin memberi musibah, ujian kerana sebahagian dosa. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita ini kita kena berjaga-jaga. Kalau kita ada kebenaran, ya, kita belajar daripada Quran, ada orang tegur, kalau kita jenis yang tak naklah, kan, saya tak nak ikut lah, macamlah kamu pandai sangat, kamu baru je ikut Quran Time baru berapa bulan dah nak tunjuk-tunjuk contohnya. Sebenarnya orang yang tawallau itu Allah sedang menguji kerana dosanya. Dosa ini kesannya ialah jiwa akan jadi tawallau. Apa maksud tawallau? Berpaling. Dia rasa macam resah, gelisah, sukar untuk kembali kepada Allah, menyerah kepada Allah Subhanahu taala. Sebabnya kita kena selalu berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu taala, tuan-tuan sekalian, ya. Pasal dosa kita ini dia menyebabkan tragedi daripada dosa ialah kita nak buat dosa lagi selepas itu. Sebabnya bila kita buat dosa, dalam surah Ali Imran kita sudah belajar sebelum ini, cepat-cepat kita ingat istighfar tersebut, kerana bila kita istighfar, dosa itu tidak memberi kesan kepada amalan kita seterusnya. Bila katakan malam mengumpat, ya, sebelum tidur, ada orang mengumpat dekat WhatsApp ke, dia apa troll orang lain ke apa sebagainya, lepas itu tidur, kesan dosa itu boleh menyebabkan kadang-kadang kita lambat bangun, kan, lepas tu ataupun subuh kita pun kita lewat ataupun tidak khusyuk, kerana dosa ini ada kaitan dengan hati kita yang akan berpaling. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Dan Allah mengingatkan kebanyakan manusia itu fasik, yang kita dah bincang sebelum ini, iaitu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak beritahu kepada kita, kita kalau boleh jadilah orang yang sedikit. Apa maksud orang yang sedikit? Yang tidak derhaka kepada Allah. Kita baca Quran, kena tegur, kita cuba baiki, ya. Dan kalau katakan kita tak jumpa sumbernya, kita cari sumber kebenaran, dan itulah yang tuan-tuan sedang laksanakan sekarang ini, baca Quran, ya. Kita kena kempen, kena bawa ke generasi kita untuk ke arah sini, kerana kita tidak mahu jadi orang yang fasik. Kalau orang Kristian itu, mereka mengasakan bahawa kalau mereka tak buat apa yang Allah suruh, asalkan dia beriman pada Jesus Christ, dah selamat. Itu fasik yang kita bincang tadi. Jadi apakah kesan pada orang Islam? Ada orang Islam kata, kalau saya lahir Islam, saya tak ikut apa yang Allah berikan pun tak apa, yang penting nanti masuk syurga. Itu adalah kefahaman orang yang fasik, ya. Dia harap syurga tapi dia tak buat kerja pun tak apa. Itu yang kita tak nak. Dan Allah ingatkan sekali lagi pada ayat 50, peringatan yang berat, yang penting agar kita yakin pada Allah SWT. Jom kita baca ayat 50 bersama, Ustaz, ya. Masya-Allah. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 50. Adakah hukum jahiliah yang mereka ingini? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi bila bercakap tentang afa hukmal jahiliyati yabghun, perkataan jahiliah ni biasanya orang cakap tidak bijak, Ustaz, ya. Tapi lebih daripada itu ialah bab emosi yang tidak bijak. Mengikut perasaan, tidak terkawal, mengikut pada hawa nafsu. Dan istilah yabghun ini dicari-cari, ya, dan dicari bersungguh-sungguh. Jadi mungkin ada yang kata bahawa sekarang ini saya dah pandai, belajar tinggi. Kadang-kadang memang orang tu bijak dari segi inteleknya,
Tetapi hukum yang dia ambil hukum bukan daripada Allah. Wisdom ataupun kebijaksanaan itu bukan daripada Allah, maksudnya orang itu belum lagi bijak. Ya, walaupun tinggi belajar, ya, saya ada kongsi sebelum ni Ustaz, ya, pensyarah saya dulu, dia kata bahawa dia sekarang ni anak dia ada 2 saja. Dia kata dia tak perlu anak ramai. Dia kata pasal orang dulu anak ramai pasal nak pergi bantu bercucuk tanam, nak bertani. Zaman agricultural, zaman pertanian. Jadi zaman sekarang ni tak payah anak ramai-ramai, 2 cukup, susahkan je. Ini profesor yang dapat anugerah di US, tapi cakap begitu ketika borak-borak, saya pun fikir kan. Tapi nak menunjukkan apa? Kefahaman jahiliyah ini, ya, ia adalah satu perkara yang akan berulang saja, ya. Kalau dulu orang kata anak perempuan tak bawa tuah, ya, ataupun anak boleh jadi sumber kepada tidak bertuah, ya. Perkara ini ada juga pada zaman sekarang. Ada je cakap anak pertama ini bawa tuah, yang 2 anak nombor 2 ini bawa tak tuah. Kan, perkara itu kalau ada, itu adalah akidah jahiliyah, ya. Dan kita tidak mahu perkara itu berlaku. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa lagi hukum yang lebih baik daripada, yang lebih baik, yang terbaik berbanding dengan sumber daripada Allah Subhanahu taala. Jadi ini membawa kita kepada kesimpulan situasi kita. Mari kita sama-sama saksikan, iaitu kalau kita bercakap tentang bagaimana Nabi berada di Madinah itu, ataupun kalau kita bercakap tentang kehidupan, ya, yang kita belajar bahawa Nabi Isa bukanlah terpisah, tetapi ada kaitan dengan Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi sebelum ini. Dan juga Al-Quran itu adalah membenarkan Taurat dan Injil, ya, menjadi muhaiminan, penentu. Bukannya Taurat yang kita baca, Injil yang kita baca, dan kita kata Al-Quran tak betul pasal tidak ada di dalam Injil ataupun bersalahan dengan apa yang Taurat nyatakan. Ini kaedah bagaimana kita menentukan kebenaran. Dan lebih daripada itu, kita bercakap tentang takut kepada Allah ini sebagai cara bagaimana kita ingin mengelakkan daripada jahiliyah. Kerana jahiliyah ini kesannya memberi kesan pada cara berfikir, ya, memberi kesan kepada cara kita membuat keputusan dalam kehidupan seharian, sehingga kan budaya consumerism adalah satu perkara yang dulu dicanangkan walaupun terlibat dengan riba. Kita tidak mahu perkara itu juga berulang pada zaman sekarang. Kita doa sama-sama pada Allah SWT. Resolusi kita sama-sama kita lihat. Yang pertama, jadikan Al-Quran sebagai perlembagaan hidup agar tidak digelar fasik, ya. Yang kedua, bersegera dalam meraih peluang kebaikan. Dan yang ketiga, jauhi cara fikir jahiliyah dengan mendalami perundangan dan nilai Al-Quran. Silakan Ustaz, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan, ya Allah, kecuali Kau berikanlah kepada kami kesembuhan, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kami jahil, ya Allah, kecuali Kau berikanlah kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesesatan, ya Allah, kecuali Kau berikanlah kepada kami hidayah, penolong daripada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami mengharumi kehidupan ini, ya Allah, dan cemerlangkanlah kami kehidupan kami ini dunia dan di hari akhirat, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz, ya, dan Ustaz terus sihat, ya. Kita doakan saya sihat, pada tuan-tuan yang berada di rumah terus sihat, mendalami hidayah daripada Allah dan menyebarkannya. Ini yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha tuan-tuan bergabung memberi sumbangan pada nombor yang tertera, kerana kita nak memastikan bahawa masyarakat yang ada sekarang ini kembali mengambil kebijaksanaan, ya, hukum daripada Allah. Biasa orang cakap hukum ini adalah garang, tetapi sebenarnya hukum Allah adalah kebijaksanaan daripada Allah membawa kita daripada sini sampai ke syurga. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan agar terus kita berhukum dengan kebijaksanaan, bukan daripada kita ni tak berapa bijak, kita ambil panduan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal.